pandai baca Quran, kita tak katalah sebab Hindu. Ni orang Islam tak pandai baca Quran. Islam apa? Speaking cakap orang putih macam ayam. Tapi Quran tak reti. Tak cukup dengan tu belajar bahasa asing. Belajar bahasa Portugis, belajar bahasa Jepun, belajar bahasa Korea. Maklumlah dia peminat tegar drama K-pop. Tak salah kita belajar bahasa asing sebagai nilai tambah kepada knowledge kita. Lagi banyak bahasa yang kita kuasai, lagi banyak knowledge yang kita dapat. Tetapi sebagai orang Islam, tuan-tuan sekalian, jangan ada di kalangan kita yang tak pandai baca Quran. Tambah law ni tuan-tuan sekalian, macam-macam kaedah nak mudah kita baca Quran. Kalau dulu Iqra', kemudian dia ada kaedah Al-Matin, lepas pada tu ada kaedah Al-Bardadi. Hak ketuk-ketuk-ketuk tu kan, budak-budak cukup seronok tu, sambil duk membaca Quran, sambil duk mengetuk. Tak reti juga, ketuk atas kepala. Nah, kaedah yang terkini Quran bertajwid, hak color tu, nak memudahkan kita baca. Kalau dulu ni nak baca Quran, setidak-tidaknya hukum tajwid hak 5 tu kita kena kuasai. Nah, ifak hakiki, izhar halki, idram ma'al runah, idram bila runah, iklaq. Hak 5 ni. Tapi hari ni beli Quran hak warna, hak bertajwid tu mudah. Tengok hijau, dengung. Tengok kelabu, idram. Tengok merah, mat, panjangkan. Mudah. Bahkan dengan teknologi hari ni tuan-tuan sekalian, pen boleh baca Quran, betul kan? Pen boleh baca Quran. Nah, kalau zaman saya kecil-kecil dulu pergi mengaji, bawa lidi satai sebagai penunjuk Quran. Tengok kawan sebelah bawa bulu landak, wih lagi hebat, celah mana dia pergi tangkap landak. Kita bawa lidi satai sebagai penunjuk Quran, tu pun hangit tang hujung. Kan? Hari ni pen boleh baca Quran. Koklah tak reti nak baca, nak bunyi macam mana, tuan-tuan ambil pen tu, tojoh dekat ayat tu, dia tolong bacakan. Kalau tak reti juga, malu dengan pen tu ya. Sebab tu sebagai orang Islam, saya ajak diri saya, tuan-tuan sekalian, jangan ada di kalangan kita yang tak pandai baca Quran. Salah satu antara mukjizat Quran, walaupun kita tak pandai cakap Arab, kita bukan bidang agama, kita bukan daripada Jawi ke Jakim ke, kita daripada kesenian, betul tak? Nah, walaupun kita tak pandai cakap Arab sebagaimana orang Arab cakap, bukannya cakap Arab anak enta, yang tu bukan cakap Arab. Kadang-kadang anak enta pun terbalik. Kan? Anak tu saya, anta tu kamu. Dia tanya kita, anak nak pergi mana? Kita pun confuse sekejap. Kan? Dia tanya kita, anak nak pergi mana? Kita jawab balik, mana aku tahu kat hang nak pergi mana? Kan? Walaupun kita tak pandai cakap Arab sebagaimana orang Arab cakap, tetapi kita boleh baca Quran. Itu mukjizat. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tak pandai cakap Cina, boleh ke kita baca surat khabar Cina? Tak boleh. Kalau kita tak pandai cakap India, boleh ke kita beli Tamil Nesan baca? Kita pun tak reti apa dia. Kan? Tapi kita tak pandai cakap Arab, tapi boleh baca Quran. Itu mukjizat. Sebab tu bacalah Quran, tuan-tuan sekalian. Nah, dan setelah kita membaca, cubalah hafal sedikit sebanyak, bagi ayat Quran duduk dalam dada kita. Kita muhasabah pada malam ini. Dalam benak ingatan kita, dada kita, kita banyak ingat ayat Quran ke kita banyak ingat lagu? Banyak kita ingat lagu daripada ayat Quran, betul tak? Sebab tu salah satu stesen radio, saya tak pasti radio mana lah, ada rancangan teka lagu, betul tak? Radio mana? Sinar. Hampa jangan ada buat warak tak dengar radio. Dia kata kami tak dengar radio ustaz. Nah, lara. Kan? Ustaz pun dengar, tekan hampa tak dengar. Kan? Layan je lah. Nah, cuma kalau nak dengar muzik, diimbangi dengan dengar ceramah, baru betul. Kalau dengar lagu sejam, dengar ceramah pun kena sejam, baru telinga kita ada balancing.
Nah, tak salah dengan muzik. Yang salah tu kalau kita gila muzik. Nah, ada satu stesen radio teka lagu. Wang yang dijanjikan boleh tahan juga lumayan 100.5. Tak dapat jawab, dibawa ke esokan harinya dan dikumpulkan menjadi 300. Tak boleh jawab juga, bawa ke lusa 400.5. Tak boleh juga hari ketiga bawa, dikumpulkan pada hari yang keempat 600. Makna wang terkumpul tu RM600. Ada seorang pemanggil, hamba Allah telefon nak jawab teka lagu tu lah. Tak kala mana DJ putarkan lagu, baru bunyi muzik dia dah tahu dah lagu apa, siapa dia penyanyi. Maknanya apa? Berapa banyak album yang duduk dalam dada dia, berapa banyak lagu yang duduk dalam kepala dia, sehingga kan baru dengar muzik dia dah tahu dah lagu apa. Itu kita dengan lagu. Kita dengan Quran bagaimana? Berapa banyak surah yang kita ingat? Berapa banyak surah yang kita hafal? Ni kadang-kadang kalau semayang dengan bini tu, semayang apa bila pun kuliah kulullah, kuliah kulullah. Sampai bini boleh teka lepas ni mesti kulullah, kulullah sungguh. Padahal Quran tu ada 114 surah. Hafallah banyak sikit. Nah, kita bukan hafiz, tak boleh nak ingat 30 juzuk, korang-korang juzuk 30 tu duduk dalam dada kita. Dia kata juzuk 30 pun banyak ustaz. Ambil lah sabihis ke bawah bagi ingat. Dia kata sabihis ke bawah pun banyak juga ustaz. Ambil lah wadduha ke bawah. Dia kata wadduha ke bawah pun tak boleh juga banyak. Kalau macam tu kuliah dengan Allah je lah. Nah, sebab tu tuan-tuan sekalian, hafal lah. Quran memang kena duduk dalam dada kita. Terutama antara surah yang Nabi nak kita sebagai orang Islam ingat. Apa dia? Sekurang-kurangnya kita ingat dan kita hafal 10 ayat pertama daripada suratul Kahfi. Yang ni yang Nabi nak dalam dada umat Islam. Nah, yang mana dengan fadilat kita mengingati menghafal 10 ayat pertama daripada suratul Kahfi. Jadi kalau 10 ayat pertama tu hadis riwayat Imam Muslim. Kalau 10 ayat yang terakhir hadis riwayat Imam An-Nasai. Jadi antara Imam Muslim dengan Imam An-Nasai nescaya kuat lagi pandangan Imam Muslim. Jadi paling tidak pun 10 ayat pertama surah Kahfi itu duduk dalam ingatan kita, supaya Allah pelihara kita daripada tipu daya. Hari ini banyak macam-macam penipu tu ada. Ada yang telefon menyamak daripada peguam pun ada. Ada yang telefon kita menyamar daripada mengaku jadi pegawai polis pun ada. Nah, daripada mahkamah pun ada mengaku. Jadi kalau sekiranya 10 ayat ini sebagai benteng yang kita hafal, kita ingat, nescaya Allah pelihara kita daripada kena tipu. Dan yang paling besar fitnah penipuan adalah kemunculan Dajjal. Sebab tu hafallah 10 ayat yang pertama. Baik. Setelah kita menghafal sedikit sebanyak, cubalah faham apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Nah, tuan-tuan sekalian, bila kita faham apa yang Allah nak sampaikan pada kita, baru kita seronok nak baca Quran. Tuan-tuan tengok cerita pendekar bujang lapuk. Ketika mana dia terima surat cinta daripada Cik Kurus setelah lagu Maafkan Kami dimainkan. Masing-masing tak erti baca. Ada yang baca bunyi Arab, ada yang baca bunyi syair, ada hak tak bunyi apa pun ada. Lalu apakah tindakan mereka? Bila masing-masing tak erti baca, cari orang yang boleh fahamkan surat itu. Maka dia jumpa dengan Kak Ani tu, Hak Simontel tu. Bila Kak Ani tolong baca dan fahamkan isi kandungan surat tu, seronok tak? Seronok lah. Tu yang tidur tak lena tu. Kejap-kejap jaga, kejap-kejap jaga. Pukul 1 jaga, pukul 2 jaga, pukul 3 jaga, sebab dah faham. Maka begitu juga kita dengan Quran. Bila kita faham, barulah kita tidak menolaknya. Tuan-tuan sekalian, puasa. Puasa ni berat tuan-tuan. Ingat berat. Tak makan separuh hari siang ni. Nah, bukan kata kita puasa, bahkan agama-agama lain juga berpuasa. Sebagai contoh, agama Buddha. Bagaimana cara puasa agama Buddha? Mereka tidak makan makanan berdarah.
Dia hanya makan sayur je. Kita kata makanlah juga, kita ni tak makan langsung. Masuk isyak kan. Jadi saya nak sebutkan tadi, baca, kemudian cuba hafal dan cuba fahami apa yang Allah nak sampaikan pada kita, supaya kita tidak menolaknya. Wallahu ta'ala alam. Minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih di atas masa yang tuan-tuan luangkan pada malam ini. Mudah-mudahan dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum kami Rabbani. Buku Iqra, bacalah premium, kini di pasaran. Berkulit tebal dan tahan lama. Muka surat penuh berwarna-warni. Dan yang paling penting, telah pun mendapat kelulusan Kementerian Dalam Negeri. Menariknya, 3 reka bentuk yang menarik, kulit yang sangat eksklusif. Boleh langgani buku Iqra ini di www.naurake.com. Ana al-laili wa atraf